Okey. Islam pada, kafir pada. Soalan nombor dua. Cukup satu soalan je. Minta satu saja. Itu saya cakap, jangan cakap panjang. Satu. Kalau ada soalan lebih pada satu. Oleh kerana sama kemudian satu lagi. Okey. Saya melihat pada isu lompat. Isu lompat. Terus pada soalan. Kemudian, sebab ramai lagi yang beratur di belakang. Ada tak wakil lompat daripada parti ini lompat ini. Jadi ini juga mencelarukan otak orang Melayu. Memecah belah orang Melayu. Dan ada salah seorang daripada ahli finance pun lompat. Maka saya nak tanya Al-Fadhil, Al-Ustaz Asri, bekas mufti Selang, mufti Perlis yang ada atas ahli finance sekarang, apa hukum orang yang lompat-lompat macam ni dalam segi agama? Okey, terima kasih. Saya nak terima dua soalan saja, satu daripada sini dan satu daripada sini yang terakhirnya. Sebab saya tengok soalan tu lebih kurang sama sahaja. Soalan tu dia punya line of questioning tu tak berkembang. Ya, jadi saya persilakan daripada sini satu orang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya bersoal lagi. Dah bertanya dah tadi. Tadi Ustaz Pendi ada menyebut ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Jadi soalan saya ini saya nak tanya kepada Ustaz Asri, kalau sekiranya seseorang itu tidak berpegang kepada tali Allah, adakah kita boleh buat pecah belah? Itu saja. Dengan masa 7 minit kepada setiap ahli panel, saya pertamanya mempersilakan Saudara Luqman Adam untuk menjawab soalan dan seterusnya menggulung perbahasan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya nak menjawab soalan Saudara Rosli yang mengatakan isteri PM tidak tutup aurat. Okey. Saudara, saya nak beritahu, ini satu persoalan yang diajukan kepada pemimpin negara. Tetapi saudara, apa yang berlaku ialah mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak mampu untuk meyakinkan isterinya yang mempunyai nafsu untuk kelihatan cantik. Okey. Tetapi tuan-tuan, apa yang berlaku ini bukan pada batang tubuh pemimpin kita, Perdana Menteri kita. Sedangkan kita lihat PKR. Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang, Ketua Umum kepada PKR, dia sendiri gagal mengawal nafsu abang adik bawah dia tu daripada membalun orang belakang. Yang kedua, kita lihat dari segi Mursyidun Ampas. Tuan Guru Ni Aziz sendiri, tuan-tuan, betul, dia boleh yakinkan isterinya untuk menutup aurat. Tetapi dia tidak boleh meyakinkan dirinya sendiri daripada menerima suapan daripada Abroad Technologies dan Berhad sebanyak 650,000 dalam bentuk pakej haji. Ini realiti. Kedua, tuan-tuan, saya nak menjawab. Saudara Syafi'i mengatakan Melayu tidak boleh bersatu kerana sifat asabiah. Apa maksud asabiah? Adakah kerana orang UMNO mempertahankan dasar ekonomi baru, memperjuangkan hak istimewa orang Melayu, mengatakan ini bermakna bahawa orang UMNO asabiah? Bila mana Anwar Malik, tuan-tuan, mencadangkan nama UMNO, United Malay Organisation, ketika itu Pendeta Zaba telah menambah satu perkataan, iaitu United Malay National Organisation. Ketika itu tuan-tuan PAS mengatakan UMNO asabiah hanya kerana perkataan asabiah, perkataan United Malay National Organisation ini. Ini tak betul. Saudara, asabiah, tuan-tuan, yang UMNO buat mempertahankan hak Melayu, menjaga kebajikan orang Melayu, ini bukan asabiah, ini wataniah. Asabiah tu apa? Asabiah apabila pemimpin daripada kalangan kita, rakan-rakan satu bangsa dengan kita, rakan-rakan pakatan kita buat kebatilan, kita mempertahankan. Contohnya, pertama, bila mana Saiful berani bersumpah tetapi Anwar Ibrahim tidak berani bersumpah, tetapi Ni Aziz mempertahankan Anwar Ibrahim. Kedua, kita lihat bila mana Elizabeth Wong keluar dalam internet dalam keadaan separuh bogel, tuan-tuan. Ketika itu Tuan Guru Ni Aziz mempertahankan Elizabeth Wong, mengatakan bahawa Elizabeth Wong tak salah, dia nak telanjang dalam rumah, nak berlari dalam rumah dia tak pakai baju tak salah sebab dia bukan Islam. Ya, betul, dia bukan Islam, dia tidak perlu malu dengan malaikat, tuan-tuan. Tetapi persoalannya, yang ambil gambar tu, tuan-tuan, yang Tuan Guru Ni Aziz persalahkan, mengatakan bahawa Helmi, orang ambil gambar tu yang salah. Saudara, Helmi, tuan-tuan, adakah dia pecah masuk umat Elizabeth Wong? Tidak, tuan-tuan. Laporan polis bila dia buat, tuan-tuan, bila polis bertanya dengan Elizabeth Wong, siapa yang kamu syaki telah mengambil gambar kamu ketika kamu sedang tidur? Jawapan Elizabeth Wong, bekas teman lelaki saya. Maknanya Elizabeth Wong yang membenarkan Helmi masuk ke dalam rumah dia.
Saudara, tetapi Tuan Guru Ni Aziz mempertahankan. Sepatutnya Tuan Guru Ni Aziz sebagai seorang ulama, dia perlu jawab macam mana? Dia sepatutnya menasihatkan Elizabeth Wong, kamu Adun Bukit Lanjan dan Esko Kerajaan Negeri tidak sepatutnya membenarkan membenarkan orang Islam bukan muhrim masuk ke dalam rumah kamu bersekedudukan. Yang ini sepatutnya dijawab. Tetapi tuan-tuan, kita lihat bila mana Chua Sulik terbongkar dengan skandal video lucah dia, tuan-tuan. Pada ketika itu tidak ada pemimpin UMNO atau pemimpin Barisan Nasional mempertahankan Chua Sulik. Tak ada. Maknanya tuan-tuan, bila pemimpin Barisan Nasional, pemimpin UMNO melakukan kebatilan, kita tidak pertahankan seperti mana yang PAS dan juga PKR buat. Habis ya? Dah habis? Okey, terima kasih kita ucapkan kepada saudara Luqman Nur Adam. Dan saya persilakan kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Asri untuk membuat penggulungan. Terima kasih Musi. Saya ingin rangkumkan apa yang saya perhati dalam majlis ni. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jika dua puak, dalam surah Al-Hujurat, jika dua puak di kalangan orang Islam berperang, maka hendaklah kamu damaikan keduanya. Jika salah satu itu melampau di atas yang lain, kamu perangi yang melampau itu. Jadi kita nak tengok, sebagai pemerhati ni kena tengok siapa yang melampau. Saya tak kata mana-mana, saya kata kena tengok siapa yang melampau. Tak tahulah, saya tak tahu, saya tak kata, saya sebut kaedah umum. Siapa yang melampau? Jika mereka kembali, kedua-dua puak itu kembali kepada dasar yang betul, maka kamu damaikan dengan cara yang adil. Maka dengan itu, kerja kita orang Islam, kalau boleh, dua-dua parti ni kena bukan PAS masuk UMNO, tak. Tapi cari jalan untuk mereka boleh berdialog, berbincang dan mencari titik-titik yang baik antara mereka. Dan kembali, apa yang berlaku dalam masalah, apa yang berlaku dalam negara ini, kalaulah dianggap musibah kepada orang Islam, semuanya disebabkan kerana tindakan kita sendiri. Dan kalau kita tengok pada penghujahan, saya rasa, dan kita kena akur, kedua-dua parti ataupun semua parti dalam dunia ni tak maksum. Semua parti akan ada melakukan kesalahannya sendiri. Cuma ada yang bersifat prinsip, berterusan dalam salah, dan kemudian ada yang bersifat teknikal. Ini kita kena perhati. Pilihan raya yang ke-12. Kalau tidak kerana pilihan raya ke-12, isu Melayu UMNO ajak PAS bersatu ni tak timbul. Ini suatu realiti. Kerana ada masalah penghakisan kuasa kerajaan pusat yang dikepalai oleh Barisan Nasional. Ini satu hakikat, bukan kerana saya berpihak pada UMNO ataupun PAS, tapi ini satu realiti. Maka dengan itu, kita hendak fikir dalam majlis ini, kita nak bersatu kerana ingin menguatkan sesuatu pihak, ataupun kita nak bersatu kerana ingin menegakkan prinsip-prinsip Islam. Kalau kita kata nak bersatu kerana nak menegakkan kekuatan sesebuah parti, saya orang yang menentang hal ini. Jika kita kata kita nak bersatu kerana supaya prinsip-prinsip keadilan Islam, penghormatan hak yang ditegakkan oleh Islam itu dapat diberikan dalam negara ini, saya rasa ia bukan soal parti, tapi soal semua anggota parti ini kembali pada Islam, bukan kembali kepada parti. Ini yang mesti dilakukan, dan kalau hal ini dapat dilakukan, kita akan dapat banyak penyelesaian dalam negara ini. PAS ataupun UMNO mestilah mengakui bahawasanya kedua-duanya telah memerintah. Dan dalam kedua-duanya yang merentah ini, dan kedua-duanya ada di sana sini tercalar imej mereka. Bukan kerana mereka ingin melanggar prinsip sebahagian keadaan itu, tetapi kerana mereka bentuk negara ini yang membabitkan orang bukan Islam. Tapi jika persaingan majlis ini, PAS menuduh UMNO dan UMNO menuduh PAS, saya ingat kita sukar nak cari titik penyelesaian. Apa yang kita perlu cari, UMNO perlu membaiki dirinya di atas kesalahan yang dia lakukan. Demikian juga PAS, jika ada perkara-perkara yang dianggap keras sebelum ini, perlu bergerak kepada titik yang lebih memberikan makna kepada hakikat keadilan Islam.
saya katakan kepada wakil sahabat daripada UMNO ni, walaupun Perdana Menteri Malaysia secara batang tubuhnya memperlihatkan ada usaha kesungguhan beliau untuk membaiki beberapa keadaan dalam negara ini, banyak hak-hak yang kembali diberikan, tetapi secara umumnya UMNO tidak pernah berubah. Secara umumnya tidak berubah. Dari segi sikap, dari segi attitude, UMNO di kampung begitulah keadaannya. Saya bimbang jika saya nak perpaduan, tapi jika perpaduan ini hanya setiap pihak cuba menginayai pihak yang lain demi menguatkan kuasa politik mereka, maka akhirnya orang tidak akan percaya lagi dengan perpaduan Islam ataupun perpaduan Melayu. Mesti dikelakkan lepas daripada ini garis yang jelas, bukan seperti yang mana Ustaz Effendi cakap PAS masuk UMNO, saya tidak setuju, tetapi mestilah UMNO kembali kepada dasar-dasar prinsip keadilan Islam yang sejagat, dan PAS juga pergi kepada noktah yang sama. Terima kasih. Terima kasih Dr. Asri atas penghujahan itu, dan saya persilakan Ustaz Effendi untuk menggolong perbahasan. Terima kasih kepada soalan-soalan yang ditujukan tadi. Saya nak respon satu soalan berkenaan dengan kempen benci UMNO. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah. Ini bagi pejuang-pejuang Islam. Dah? Ciri yang pertama pengikut Muhammad ini Allah sebut wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama dengan Muhammad itu keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum. Tetapi sama Islam berkasih-kasihan, berbaik-baik dah. Apa dengan UMNO ni sepatutnya berbaiklah. Tapi PAH ni pelik, duk baik dengan DAP atau sunat tu. Pelik. Wajib pelik dah. Itu yang pertama.